كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bab salat berjemaah. Hadis ke-110. An Abi Darda radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ma min salasatin fi qaryatin wala badwin la tuqamu fihimus salah illa qad istahwadha alaihimus syaitan. Fa'alaika fil jama'ah fa innama ya'kulu dhi'bu al-qasiyah. Rawahu Abu Daud. Bab at-tashdid fi tarkil jama'ah. Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mana-mana kampung atau pendalaman yang ada 3 orang dan mereka tidak mendirikan solat secara berjemaah, maka syaitan akan menguasai mereka. Hendaklah kamu mengambil berat akan solat berjemaah. Serigala akan makan kambing yang terpinggir, sedangkan serigala bagi manusia ialah syaitan. Abu Daud. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, lamma thaqula an-nabiy sallallahu alaihi wasallam washtadda bihi waja'uhu ista'dhana azwajahu fi an yumarrada fi baiti. Fa'azinna lahu fakharaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam baina rajulaini takhuttu rijlahu fil ardi. Rawahu Bukhari. Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha berkata, semasa Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan tenat dan kesakitan, baginda sallallahu alaihi wasallam semakin bertambah. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam telah meminta izin daripada isteri-isterinya yang lain agar baginda sallallahu alaihi wasallam dirawat di rumahku. Dan mereka telah memberi izin kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Apabila tiba waktu salat, baginda telah keluar untuk pergi ke masjid dengan dipapah oleh 2 orang kerana badan baginda yang sangat lemah. Dalam keadaan kedua-dua kaki baginda terheret di bumi. Bukhari. Alhamdulillah, tuan-tuan mulia, pagi ini kita membaca 2 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis di bawah tajuk solat berjemaah. Hadis yang pertama, hadis daripada Abu Darda radhiyallahu anhu, sahabat Nabi. Dia menyebutkan bahawa dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata. Apa kata Nabi? Ma min salasatin fi qaryah. Tidak boleh, kata Nabi. Kita ni apabila ada 3 orang. Apabila ada 3 orang, kata Nabi SAW, fi qaryah, sama ada kita ni berada dekat pekan ke, au fi badwin, ataupun dekat kampung pendalaman ke, dekat mana-mana kita berada, kalau kita ni cukup ada 3 orang, tetapi la tuqamu fihi mussalah, kita tak buat solat berjemaah. Hukum dia 3 orang tu, Nabi kata suruh buat solat berjemaah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa qad istahwaza alaihi syaitan. Kata Nabi, kalau 3 orang tak buat solat berjemaah, sesungguhnya mereka ni telah dikuasai oleh syaitan. Jadi kalau 3 orang sembahyang sendiri, sebenarnya mereka ni telah dikuasai oleh syaitan, kata Nabi. Maka Nabi pesan, fa'alaika bil jamaah. Maka kita kena buat jemaah dekat mana-mana kita berada, di kampung, di pekan dan sebagainya. Kemudian Nabi pesan, fa innama ya'kulu dhi'bu al-qasiyah. Nabi berikan perumpamaan bahawa sesungguhnya serigala itu dia akan makan binatang kambing yang terpinggir. Maksudnya syaitan, kalau dia nak mengganggu kita, kalau kita ni duduk dalam jemaah, syaitan dia tak ada ganggu kita. Jadi kalau ada bertiga, maksudnya kita dah boleh buat jemaah, syaitan tak dapat ganggu kita. Tapi kalau kita bertiga, kita semayang seorang, maka syaitan akan
mudah sangat mengganggu kita. Itu pesan daripada Nabi SAW. Kemudian hadis yang ke-111, hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha, salah seorang isteri Nabi, dia mengatakan, dia menceritakan bahawa lamma saqulan Nabi, apabila Nabi SAW sakitnya semakin teruk. Ini sebelum Nabi SAW wafat. Ishtadda bihi waja'uhu, dah makin teruk sakit Nabi. Istazana azwajahu fi ayyumarridha fi baiti, maka Nabi SAW dia meminta izin kepada isteri-isterinya supaya Nabi ini dirawat ataupun berehat duduk dekat rumah Aisyah. Kata Aisyah, Nabi minta izin daripada isteri-isteri dia yang lain. Kalau kita tengok Masjid Nabawi tu, Masjid Nabawi sebelah dia betul rumah Aisyah radhiyallahu anha. Maksudnya dinding Masjid Nabawi tu dengan rumah Aisyah tu dia satu dinding. Sebelah dinding masjid tu adalah rumah Aisyah radhiyallahu anha. Sebab Aisyah kalau dia buka tingkap sebelah sana tu masjid. Dan isteri-isteri Nabi SAW rumah dia bersusun. Kalau tuan-tuan tengok dalam sejarah, rumah isteri-isteri Nabi ni ada Aisyah sebelah dia satu tapi kecil je lah. Dia saiz lebih kurang 10 kali 10 je, 12 kali 12 itu je lah bilik rumah tu, kaki. Dan 10 kali 10 kaki, 12 kali 12 kaki gitu. Jadi satu rumah itu, sebelah tu ada satu lagi isteri Nabi, sebelah tu isteri Nabi. Dan semua isteri Nabi dekat keliling tu lah. Belakang tu ada, tepi tu kat sini semua ada kecil. Rumah dalam 10 kali 10 macam itu. Jadi Nabi SAW duduk dengan Aisyah radhiyallahu anha bila Nabi dah teruk sakitnya. Dan disebutkan di sini, fakharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam banna rajulain takhuttu rijlahu fil ardi. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila tiba waktu salat, apabila telah diazankan, ketika masuk waktu salat, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ni akan dipapah oleh dua orang lelaki, sebab Nabi dah uzur sangat. Dua orang papah, seorang sebelah kanan, seorang sebelah kiri, pegang Nabi, yang kata Aisyah, takhuttu rijlahu fil ardi. Nabi ni punya dia jaga salat berjemaah. Ni nak cerita tajuk salat berjemaah ni. Dan keadaan Nabi tu dah ishtadda, yang sangat bersakit sangat. Nabi ni dipapah oleh kanan dan kiri. Kemudian sahabat dua orang ni seret Nabi. Kalau bahasa kita seret lah. Seret Nabi yang mana kaki Nabi tu terletak atas bumi, tarik gitu. Gitu. Tarik gitu. Punya Nabi SAW nak keluar juga seboleh mungkin untuk datang ke masjid untuk salat berjemaah, menjaga salat jemaah. Nabi tak semayang pun dekat bilik dia sendiri. Tapi Nabi cuba sedaya upaya sehingga dipapah oleh para sahabat, kaki pun tak boleh nak gerak, hanya diseret. Dan disebutkan ketika akhir hayat Nabi tu, Nabi tak naik jadi imam, Sayyidina Abu Bakar yang cover dekat depan. Jadi dua hadis ini nak mengajar kepada kita betapa pentingnya solat berjemaah dan bagaimana susah kita sekalipun cari ruang dan peluang untuk kita solat berjemaah. Kalau kita tak ada kenderaan, mungkin kita boleh kongsi kenderaan yang lain-lain. Tak berapa sihat, mungkin sahabat-sahabat kita yang lain tengok ada kawan-kawan kita yang boleh pergi, tapi ada keuzuran sikit, kita bantu, kita bawa sekali. Pahalanya yang ceritalah, banyak kali dah kita cerita kelebihan-kelebihan yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga dua hadis ni memberi inspirasi kepada kita untuk mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita fahami, amal dan sampaikan. Wallahu a'lam. Subhanakallah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Sallallahu alaika. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala
وسلم